Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi, selamat malam. Saya lega sebab dapat juga live guna page saya ni sebab hari tu dia ada masalah sikit sebenarnya, sebab itu saya 2 hari tak live ni. Jadi sementara nak tunggu kita live ni, sementara kita nak tunggu rakan-rakan kita masuk, Walaun dan Mewaon dan juga macam-macam juga masuk. So ada baiknya kita berkongsi sharing-sharing dulu tempat ini di sekitar page kita yang ada seperti biasalah. So malam ni insya-Allah kita ada tetamu istimewa saya. Itu yang kita nak nyatakan pada perkara ini, insyaAllah. Jadi sebelum itu, so ada yang teruja dengan apa yang berlaku tadi. Terutama dengan 2, 3, 4 perkara yang akan datang lain ni. Depa kata tak dapat pengesahan KPDN KK lagi. Aftar Ali sudah keluar berita 3 jam yang lalu, dan sudah disahkan oleh kilang Arab tersebut sendiri apabila Malaysia kini menghubungi kilang tersebut. Jadi kita nak cakap macam mana kan, melainkan kalau tiba-tiba KPDN HCP tarik balik surat tu, itu kita tak boleh kata apa lah kan. Tapi surat tu dah keluar. Dia bukan macam ni. Dia bukan masalah kilang arak ke apa ke. Dia kepada hipokrasi tu. Hipokrasi tahu kan. Tapi kita cerita tu, ada baiknya kita berkongsi dulu dengan rakan-rakan kita di tempat-tempat yang ada sepatutnya sewaktu dengannya. Seperti biasalah. Lagu Doraemon pun dah habis. Dia menimbulkan damage tau, kepada pemerintahan yang ada sekarang ini. Itu benda tu dia menimbulkan damage kepada pemerintahan yang ada sekarang ini. Orang-orang seperti daripada PAS dan sebagainya memang menidakkan benda ni lah. Dia mengatakan palsu lah, tapi palsu tu dia sendiri yang buat, bukannya daripada kementerian kan. Dan dia bukan palsu atau tidak, ada isu bukan palsu. Kalau palsu sekalipun, persoalan utama dia sekarang ini, apa tindakan dia untuk mengharamkan kilang-kilang ni. Dulu duduk mengecam Pakatan Harapan. Tapi tahukah anda, Khalid Samad ni antara orang yang pertama sekali pergi berjumpa dengan kilang Carlsberg dekat Shah Alam tu. Yang kalau kita tengok tepi highway tu, dia antara yang berjumpa dengan menjadikan kilang Carlsberg dekat Shah Alam tu. Tetapi untuk reallocation of kilang tu di Kelang, dia nak pindahkan ke Kelang. Namun permintaan kilang Carlsberg itu terlalu banyak. Dia melibatkan ratusan juta yang sebenarnya benda itu agak mustahil untuk kita nak tunaikan tanpa melibatkan satu kemaslahatan, kemudaratan yang lebih besar. So duit tu baik kita gunakan ke arah yang lebih baik, betul tak? So benda macam tu yang sebenarnya menjadi perkiraan kita lah. So tak lagak banyak sangat grup nak masuk ni. Tak apa, biarlah dia pandai lah. So malam ni kita testing di page yang lama. Cuma macam saya kata tadi, ada permasalahan yang kita hadapi. Dan kita akan membacakan surat Tuan Guru Haji Adi bagi yang malas membaca ataupun yang malas membaca lah, surat dia panjang. Tapi ini terjemahan daripada rakan-rakan daripada Jordan. Kata nak membaca Arab, kita tak reti Arab kan. Sekali dia cakap Arab dah. So kita membacakan sedikit surat di dalam yang telah kononnya ditulis oleh yang ditulis oleh Haji Hadi Awang, dan berkenaan dengan surat yang ditulis oleh Dr. Mazhar. Saya akan membalas surat tersebut, cuma saya tak bahaskan malam ni. Saya akan buat satu video. Saya dah tulis surat tu, saya dah balas surat tersebut, surat jawapan Dr. Mazhar tu, dan saya akan postkan di dalam page saya. Tapi untuk kita nak bahaskan satu persatu tu, kadang orang tak membaca, dia tulisan tu panjang. Jadi kita akan buat video berkenaan perkara tersebut, bagaimana penipuan-penipuan, macam mana kata-kata half truth. Bab kata Mak Saleh, half truth is a whole lie. Satu kata-kata separuh, fakta-fakta separuh, yang sebenarnya bagi kita adalah satu fakta-fakta penipuan fakta yang sebenarnya
membawa kepada credibility. Kita mempersoalkan, kita boleh mempersoalkan credibility mufti itu sendiri yang berkemungkinan akan akan mempengaruhi orang-orang yang jahil ilmu dan orang-orang yang tidak mengetahui sebenarnya apa peristiwa dan yang berlaku sekarang ini. InsyaAllah. So tanpa kita berlengah masa, I think kita pergi kepada hal arak dulu. Live malam ni saya harapkan tak berapa lama sangat, sebab kita testing je sebenarnya ni. Okay, kita copy Facebook. Saya lupa kat satu tempat lagi. Kita akan bercerita tentang ni dulu. Sekejap. Buat dia ada masalah sikit. Saya tak tahu kenapa ada masalah sikit kat sini. Okay, alright. Okay, good. Telah tular satu surat hari ni. Surat itu berbunyi, kalau saya boleh bacakan. Alamak, tak ada pula surat ni, saya download. Surat itu berbunyi, pengesahan pengecualian bagi operasi sektor pembekalan makanan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan hormatnya, saya merujuk pada perkara di atas, merujuk kepada permohonan Tuan Puan bertarikh 24 Mac setelah meliti dan menyemak yang dikandungan Kementerian akan menjadikan telah bersetuju untuk memberi kilang tersebut, iaitu pengeluar Heineken Malaysia Berhad untuk meneruskan lagi kilang operasi beliau. So kalau kita tengok, saya tunjukkan gambarnya. Okay. Alright, KPDN SGP benarkan syarikat Arak beroperasi. Sepujuk surat dari Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Negeri yang memberi pengecualian kepada syarikat Heineken. Ini diterbitkan 8.38 malam, iaitu pada hari ini, lebih kurang dikemaskan pada 10.41, lebih kurang sejam 2 jam yang lalu lah. Yang memberi pengecualian kepada syarikat Arak Heineken Malaysia Berhad untuk beraksi, tular di media sosial. Dalam surat bertarikh 31 Mac yang dilihat Malaysia kini, Kementerian Perdagangan membenarkan syarikat pembekal ber itu beroperasi dalam tempoh Perintah Pergerakan susulan permohonan yang dibuat pada 24 Mac. Ketika dihubungi surat ini kan, sumber ini kan mengesahkan ketulinan tersebut. Berhubung permohonan surat Tuan Puan memenuhi kriteria. Sebelum itu, Kementerian mengesahkan bersetuju bahawa aktiviti perniagaan tuan boleh dibuka bagi memastikan pembekalan makanan mencukupi sepanjang tempoh PKP. Okey. Sepanjang PKP perniagaan tidak tutup. Okey. Malaysia kini sedang berusaha menghubungi Kementerian Perniagaan bagi mendapat maklum balas. Okey. Okay, so basically kesimpulan dia, apa yang kita kata adalah bahawa tidak dapat tidak. Dia macam ni. Okay, pendirian saya lah. Dia bukan isu kita bersetuju ke haram patut ditutup dan sebagainya kilang arak ni. Tak, pendirian kita jelas daripada dulu lagi. Non-Muslim, dia ada hak dia ada hak untuk dia nak minum arak, dia ada hak untuk dia nak mengamalkan cara hidup, gaya hidup dan juga apa yang sewaktu dengannya. Namun di sini benda ni dia mula menjadi satu hipokrasi, satu sifat orang munafik. Munafik ni, kalau kita cakap bahasa Melayu, dia macam membawa natijah dosa lah pula. Kalau bahasa yang putih lagi sedap lah, hipokrit dia. Di mana pada zaman Pakatan Harapan dahulu, punyalah dia hentam kita kiri kanan arak macam ni, Pakatan Harapan macam ni. Pakatan Harapan telah tunduk kepada DAP kerana membenarkan arak, duda-duda peksta maksiat, arak itu, arak ini, maka hadam DAP, hamba DAP, duda-duda DAP, dia ratib benda tu hari-hari. Dia kata PKR ni jadi hadam DAP, anjing DAP kerana membenarkan arak. Jadi sekarang ini, yang ini hadam apa pula? Hadam MCA. Kadam MCA ke kadam MIC? Now, don't get me wrong.
But if you want to play that game, kalau anda nak bermain game tersebut, you have to be consistent in playing the game. You jangan blame orang, kemudian bila pada kena diri you sendiri, you kata, oh tak ada masalah. If you really want to play that game, the blame game, you have to be consistent. And you have to be ready untuk kena tembak dengan your own bullet. So sekarang ni senjata dah makan tuan. Ini arak pada zaman PKP dibenarkan. Kan? Ini bukan kalau kita kata kilang gardenia ke, kilang apa orang kata nak tin ke, tak masalah. Ini arak dibenarkan. Pada zaman pemerintahan PAS sebagai pemerintah yang ada sekarang ini. Ini PAS pemerintah ni. Yang konon-kononnya dulu menentang ni. Oh, kita kata orang bukan Islam dia ada hak dia dan kita kena hormati hak mereka sekadar yang cukup untuk mereka. Itu kita punya pendirian dahulu. Sekarang ni dia guna balik pendirian kita. Kenapa tak guna pendirian engkau dahulu di mana engkau menentang sekeras-kerasnya? Di mana kau lawan sekuat-kuatnya sehingga kau rasa macam kau nak tutup semua. Kenapa ada double standard dekat situ? Ini pendirian kami. Bagi kami ini hak mereka, cuma mungkin kita kena reallocate. Tak sesuai lah dekat Shah Alam. Cuma kos dekat Shah Alam tu terlalu tinggi. Kita nak reallocate pun kira macam dia tak kena dengan compensation yang ada. Tapi satu hari nanti kita akan reallocate di tempat yang sesuai. Namun begitu, itu hak yang disebut oleh Pakatan Harapan, tidak pernah disebut oleh PAS. Malah PAS menentang. Saya pernah dulu sampai saya kena maki dan hadam DAP hanya kerana kita kata orang bukan Islam ada hak untuk minum arak. Haram itu hanya pada kita orang Islam. Haram arak itu tidak haram pada orang bukan Islam. Itu yang kita kata. Kemudian dia kata, oh kau telah bersekongkol dengan orang bukan Islam, kau telah buat macam ni, kau boleh jadi kafir, jatuh akidah, bla 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 semua. Mudah menjatuhkan hukum kan. Tapi inilah dia. Habis-habis yang tu sekarang ni apa? Kita nak gelar benda ni sebagai apa? Kita nak gelar benda ini sebagai apa? Kalau engkau sanggup nak main game itu, blaming game, dia sebenarnya macam ni. Dia ada 3 R yang paling mudah nak dimainkan. Race, religion dan juga royalty. Royalty kita letak tepi lah. Raja-raja ni. Race and religion. 2 perkara ni paling senang nak bakar. Kau main agama, kau main bangsa, confirm orang akan marah. Oh, kalau kita buat macam ni, habislah kita tertindas di bawah ni. Mufti Perlis, termasuk Mufti Perlis sendiri terkena dengan permainan ini, dengan racun ini. Oh, kalau kita ni, habislah orang Melayu kita, habislah Islam kita akan tergadai. Duda. Setipis itu iman orang Islam ke? Itu persoalan saya. Setipis itu ke iman orang Islam? Sampai kan, kalau tengok salib tu boleh tukar akidah. Terminum air holy water tu boleh jadi tukar akidah. Itu saya kata kalau orang zaman dulu percaya kepada toyol, kepada langsui, kepada pocong dan sebagainya, orang zaman sekarang percaya kepada benda itu. Kan? Tahyul ini. Tukar akidah atau tidak terpulang kepada ilmu dan juga iman. Tak ada kena-mengena dengan benda-benda itu semua. Sebab itu Rasulullah Allah SWT sebut dalam Quran, dia kata wahai orang-orang beriman, dia Islam ni dia tertegak atas dasar hujah. Dia bukan atas dasar miracle semata-mata. Dia miracle tu Nabi itu dah tak ada nak tunjukkan miracle tu. Nak tunjukkan mukjizat tu tak ada lagi dah. So Al-Quran itu sendiri adalah hujah, dan hujah itu memerlukan pemikiran, memerlukan pembacaan, memerlukan penakkulan. Dia perlu kita ada ta'akul, kita perlu ada satu proses. Kita memahami, kita tadabbur, kemudian kita keluarkan dan kita berfikir dan berbincang. Hujah. Tetapi bila masuk ke zaman sekarang ini, kita tidak lagi kepada hujah, kita kepada emosi. Emosi, dia mau kepada emosi. Tengok komen di sini pun kita tahu, komen-komen emosi. Kita tidak ada masalah. Itu saya kata tadi. Macam juga kita tak ada masalah China jadi board of directors dalam khazanah, selagi mana dia contribute dan tidak korup dan tidak solap, dan bukan tujuan dia dekat situ untuk supaya dia boleh solap bagi duit kepada Najib macam Jolo. Dia di situ memang atas dasar kapasiti dan kebolehan dia, kita setuju. Ini atas dasar untuk kita kata keperluan bagi orang bukan Islam, kita setuju. Tetapi yang tidak setuju kamu, yang tidak mahu kamu. Tetapi bila dalam keadaan kamu yang berkuasa sekarang ini, kenapa kamu buat perkara yang apa yang kami buat dulu? Kalau apa yang kami buat dulu salah, kenapa kamu buat benda yang kami buat? Benda yang sama.
Jadi menunjukkan apa yang kami buat dulu tidak salah. Apa yang Pakatan Harapan dulu buat itu tidak salah. Kata-kata kamu dulu sebenarnya hanyalah racun untuk memainkan bangsa, untuk memainkan agama. Dia hanyalah kata-kata kosong untuk kita main bangsa, main agama. Manusia ni bila kita usik emosi dia akan hilang pertimbangan. Kewajaran pertimbangan dia tu akan hilang. Dia main emosi semata-mata. Bangsa dan agama itu adalah emosi. Oh, kalau kita teruskan nanti habislah tergadai akidah anak-anak kita, cucu-cucu kita, habislah mereka menjadi kafir semuanya, mereka akan jadi orang Nasara, mereka akan jadi hilang. Itu emosi. Itu emosi. Saya tinggal di dalam masyarakat di mana majoriti penduduk negeri saya adalah Kristian. Ni saya nak cerita ni, majoriti penduduk negeri saya adalah Kristian. Masa saya tingkatan 1, saya duduk asrama, saya baca Bible di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebab apa kita duduk asrama, kita duduk dengan kawan-kawan. Malah kawan baik saya, orang Iban Kristian. Sampai sekarang, still best friend. Ada beberapa orang. Shout out to Ajon, kepada Jonathan, kepada Frankie Jika, kepada Bartolomeo, kepada apa nama dia, Matthew. Ni kawan-kawan saya ni. Sebab daripada situ saya dapat, oh ini Bible rupanya. Dia ada Matthew, John, kemudian dia ada surah Matthew, dia ada apa? Matthew, dia ada John, dia ada Luke. Dia ada Matthew, John, Luke. Apa lagi surah? Paul. Dan juga dia ada sahabat-sahabat, dia ada juga Harun yang lain yang disebut di dalam tu, penulis-penulis Bible. Tidak menjadikan akidah saya terkeluar. Malah saya bila selepas saya memahami agama lain, saya belajar Christianity, saya belajar mengenai Judaism, saya belajar mengenai Buddhism, saya belajar mengenai Hinduism. Saya pernah membaca kitab Hindu. Saya lupa nama dia. Tapi ada kitab Hindu sebab saya mengajar dulu ramai orang India. So saya tengok dalam bilik dia tu ada kelompok dia tu, ini kitab suci korang. Oh okey, menarik. Tu saya buka, saya baca. Itu ilmu yang kita bawa, dan daripada situ kita dapat belajar, kita dapat bertoleransi dengan agama mereka. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Quran, lakum dinakum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kan? Kita berdakwah dalam kadar hujah. Kalau dia terima, kalau tidak terima, kita tidak menghukum dia. Sebab yang menghukum dia bukan kita, yang menghukum dia adalah Tuhan. Sebab itu saya pernah kata, syurga kita belum pasti, neraka mereka belum tentu. Jangan kita terus cop mereka ahli neraka, jangan kita terus cop kita ahli syurga. Memegang nombor ahli PAS itu belum tentu boleh membawa kepada ahli syurga. Itu bukan penentu kepada keahlian kita di dalam syurga. Amalan kita, jiwa kita, iman kita, bagaimana kematian kita, itu membawa kita kepada jalan yang syurga. Tetapi guideline itu ada. Guideline itu bukan dalam PAS. Guideline itu bukan dalam PAS semata-mata. Bukan dalam parti PAS semata-mata. Bukan dalam parti UMNO semata-mata. Tak masuk UMNO tak mengurangkan Melayu kita. Tak masuk PAS tak mengurangkan Islam kita. Sebab itu saya kata parti-parti ini hanya menggunakan sentimen bangsa, sentimen agama untuk tujuan apa? Memenangi emosi rakyat. Dia bukan memenangi hujah. Dia berbeza dengan keadilan, dengan demokrat, dengan amanah. Dia meninjau kepada ketidakadilan yang kita boleh kira, quantify. Kita boleh kira ketidakadilan. Okey, kes ini berlaku sekian tak adil. Ini sebab dia. Habis nak Melayu macam mana kita nak quantifykan Melayu? Kita nak quantifykan Melayu tu macam mana? Saya percaya ramai kita kat sini bukan pure Melayu pun. Kacukan, gabungan, perkahwinan bangsa itu berlaku. Terutama di negara kita. Saya sendiri pun tak boleh nak claim saya ni pure Melayu. Now, what is pure Melayu by the way? Kan? Bugis bukan Melayu. Kan? Najib tu Bugis. Bugis bukan Melayu. Melayu tu dekat bahagian Kepulauan Riau yang bawah Johor tu. Orang Johor boleh claim dia Melayu. Kan? Melayu, apa itu Melayu? So, bangsa ni adalah sesuatu yang kita tak boleh nak define. Tapi bukanlah maksudnya saya merendah-rendahkan Melayu. Tak. Cuma saya nak mengatakan bahawa kalau perjuangan kita atas dasar bangsa, maka kita mengelakkan perjuangan di atas dasar keadilan. Now, Cina ni betul, Melayu ni salah dalam satu kes. Cina ni betul, Melayu ni salah dalam satu kes. Kalau kita bawa kes tu ke mahkamah, agak-agak siapa menang? Adakah kerana dia Melayu dia menang? Ataukah kerana dia adil maka dia menang? Maka kalau kes itu dibawa atas dasar bangsa, sebagai dia bawa atas dasar bangsa, oh dia Melayu dia Islam maka therefore dia menang, maka itu adalah satu penghujahan yang salah.
Sebab itu kita kata, kita bawa atas dasar bukti, kita bawa atas dasar keadilan. Maka keadilan itu dinilai, dineracakan, ditimbang di bawah satu mahkamah yang adil. Tapi bagaimana kita nak meneracakan dan menimbang bangsa? Bagaimana kita nak meneraca dan menimbang agama? Kan? Bagaimana? Jadi sebab itu, persoalan mubahalah itu sendiri sebenarnya datang daripada apabila orang Kristian dan orang Islam berdebat sesama mereka, dan dalam perdebatan itu kita susah nak menentukan siapa yang betul, siapa yang salah. Maka Rasulullah kata, lakukan mubahalah. Lakukan sumpah. Siapa yang benar, biar Allah tentukan. Itu hujah. Penghujahan tu kena berlaku. Sebab itu saya kata, dalam kes ini, kita bukan ada masalah pun. Kita tidak ada masalah pun. Bukan kita tak ada masalah dengan arak. Tak. Kita orang Islam, memang kita kata arak itu haram. Tuntas. Dalil itu qat'i. Orang kata, tuntas. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak menafikan hak orang bukan Islam. Bahawa mereka ada hak mereka. Mereka ada keperluan mereka. Mereka ada minuman mereka. Mereka ada makanan mereka yang tidak boleh kita nafikan atas hanya kerana kita tak makan. Atas hanya kerana kita tak minum. Namun itu yang dilakukan sebelum ini. Dimainkan sentimen bangsa, dimainkan sentimen agama. Nah, bila kamu dah jadi kerajaan, kenapa benda ini berlaku? Pada zaman kamu yang memerintah. Apa yang berlaku sekarang ini? Apa yang berlaku sekarang ini? Okey, itu cerita yang pertama berkenaan dengan apa orang kata, kes arak yang sudah tular pada hari ini. Saya panjang sikit hari ini, saya panjang sikit insya-Allah. Hari kita bercakap tentang surat Tuan Guru Haji Hadi kepada pemimpin gerakan Islam. Yang ni saya nak ulas panjang sikit. Siapa yang nak dengar-dengarlah, siapa yang rasa bosanlah kita bawa ke poin yang kedua. Saya akan baca surat ni, diterjemahkan oleh Friend of Harapan Jordan. Untuk yang tidak mengetahui, beberapa hari yang lepas, lebih kurang 3 hari, 2 hari lepas, lebih daripada 2 hari lah, bahawa telah tular satu surat yang kononnya ditulis oleh Tuan Guru Haji Hadi selaku duta khas ke Timur Tengah kepada pemimpin-pemimpin gerakan Islam di Timur Tengah melalui menggunakan letterhead PAS. Jadi bila surat itu tular dan juga telah diterjemahkan, malah telah dibahaskan oleh beberapa orang, saya sendiri tidak mengulas. Saya biarkan surat itu beberapa hari dahulu, sebab biasanya benda ni akan mengambil masa beberapa hari. Dan bila dia ambil masa beberapa hari, baru kita akan nampak sama ada surat itu dibenar atau tidak. Saya tunggu juga beberapa hari kod Haji Hadi menafikan, kod PAS menafikan. Yang menafikan Mohtar Dub tu. Siapa nama dia? Mohtar Senik tu. Dia yang menafikan, dia kata itu bukan surat daripada Haji Hadi. Well, bagi saya kalau dia menafikan, bagi saya tak valid. Yang kena menafikan Haji Hadi sendiri kena menafikan. PAS sendiri kena menafikan bahawa surat itu bukan datang daripada mereka. Dia orang yang kena menafikan. Bukannya orang Mohtar Senik ke siapa ke yang kena menafikan. Bukan Tuan Ibrahim Tuan Man pun yang menafikan. Tetapi mesti datang daripada Majlis Syura mengatakan no, letterhead itu adalah palsu. Walaupun betul letterhead itu betul, tetapi PAS tidak pernah bersetuju dengan surat tersebut. Kalau betul dikeluarkan, dan PAS tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Ataupun Haji Hadi sendiri kata, saya tidak setuju, saya tidak pernah menulis surat tersebut dan surat tersebut adalah palsu dan satu perkara yang jijik dan hina. Contoh. Tetapi 2 hari, 3 hari sudah berlalu, saya tidak jumpa lagi penafian tersebut. Maka saya nak bacalah surat ini dan kita go line by line, tapi saya tak go semualah. So sekarang ini basically terjemahan dia kata segala puja bagi Allah, segala kekuasaan yang berada di tangannya. Ini panjanglah. Dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, dia mulakan dengan tasbih, dengan pujian kepada Allah dan sebagainya. Okey, saya skip perenggan pertama. Kemudian dia kata Malaysia telah terkesan dengan perancangan yang ditinggalkan oleh penjajah British. Ini cerita pula tentang sejarah dari sudut-sudut isu pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi dan sosial yang telah diamalkan oleh pihak kerajaan dan para pemimpinnya secara terus-menerus di samping berhadapan dengan pelbagai kaum dan agama. Ini dia kata, dia ceritakan tentang sejarah. Betul lah, British lah yang menyebabkan ditinggalkan oleh penjajah. So isu daripada segi pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, sosial, maka benda itu berterusan. Kita pun tidaklah mempertikaikan sangat sebab itu adalah kajian antropologi dan memang sedikit sebanyak kita terkesan dengan penjajah kita, terutama antaranya bahasa kedua kita adalah bahasa Inggeris. So antara budaya kita tak banyak terkesan dengan pihak penjajahan. Tetapi daripada segi ekonomi kita mengamalkan demokrasi, daripada segi pemerintahan kita masih bersama dengan Commonwealth. Benda-benda macam tu adalah perkara yang di mana terkesan.
Dan ada tinggalan-tinggalan penjajah itu masih ada. Contohnya dulu kalau siapa pernah ingat Sime Darby. Sime Darby adalah syarikat milik orang British, Golden Hope, Sime Darby, kemudian antara Guthrie sebelum diambil alih oleh kerajaan Malaysia pada tahun 1980-an. Kalau pernah tengok The Great Dawn, The Great Morning Raid ke something like that. Ada satu movie dia buat, boleh tengok. So, surat itu kata, meskipun masyarakat beragama Islam adalah golongan majoriti, ini di Semenanjung lah, tetapi keadaan semasa mereka semakin merosot. Ini dia kata. Dalam urusan pembentukan kemasyarakatan dan perancangan kependudukan. Saya tak faham maksud dia. Disebabkan oleh kesempitan keadaan semasa, masyarakat beragama Islam dalam berhadapan dengan masyarakat bukan Bumiputera yang bukan beragama Islam. So dia kata, masyarakat beragama Islam adalah golongan majoriti, tetapi keadaan semasa semakin merosot dalam urusan pembentukan kemasyarakatan dan perancangan kependudukan. Disebabkan kesempitan masyarakat agama Islam dalam berhadapan dengan masyarakat bukan Islam. Seolah-olah Haji Hadi dia nak mengatakan kemunduran orang Melayu, orang Islam adalah disebabkan oleh orang bukan Islam. Bagi saya itu satu hujah yang amat dangkal. Seolah-olah kita nak menyalahkan tidak majunya bangsa kita sebab bangsa lain. Kenapa kita tidak kata tidak majunya bangsa kita sebab diri kita sendiri? Sebab kita sendiri yang tidak boleh nak berusaha memajukan bangsa kita. Kita sendiri yang asyik bermain dengan bangsa dan agama sehingga kita menjadi bodoh. 90 tahun kita memegang politik, takkan kita tidak mampu untuk mengangkat bangsa, darjat bangsa kita sendiri. Dan kalau 60 tahun, kalau kita sendiri mengaku, kalau PAS sendiri mengaku bahawa bangsa kita semakin merosot, maka gagalnya adalah pada pemerintah orang Melayu. Jadi mereka yang kena memuhasabahkan diri mereka sendiri. Kenapa kita masih merosot sedangkan kita berkuasa? Kenapa kita tak boleh memajukan ekonomi kita sedang kita yang berkuasa? Persoalan kenapa itu jangan tunding jari kepada bangsa orang bukan Islam, kepada bangsa bukan Melayu. Kita kena tunding jari kepada diri kita sendiri. Kenapa kita tidak maju? Adakah kita Melayu ni dilahirkan kita genetik kita bodoh? Tidak. Saya tidak pernah percaya perkara tersebut. Saya percaya satu perkara. Kerana perancangan orang Melayu elitis ini tidaklah bertujuan untuk membantu orang Melayu, melainkan hanya untuk membantu diri mereka sendiri selama 60 tahun ini. Saya ada bukti, saya ada hasil yang kita tengok sekarang inilah dia. Orang elitis ini tidak pernah berfikir untuk memajukan orang Melayu. Mereka hanya memikirkan bagaimana aku nak memajukan diri aku dan keluarga aku. Itu saja. Itu saja. Pihak penjajah telah menetapkan syarat-syarat kemerdekaan. Antaranya mesti menerima kewarganegaraan bagi bangsa bukan Bumiputera yang masuk ke negara ini sebagai pekerja dan buruh di bandar-bandar. Sedangkan majoriti umat Islam tinggal di luar bandar dengan kekurangan kelengkapan infrastruktur. Ini pun satu benda yang bagi saya tidaklah berapa tepat. Kerana kalau kita tengok India tu masih duduk di estate-estate. Betul China ni duduk di bandar. Tapi pada masa itu pembahagian antara bandar dan bukan bandar ni adalah amat jauh. Kalau kita tengok dekat Ipoh itu sendiri, dia maju kerana bijih timah. Dia maju kerana ada bijih timah di situ dan masa itu bukannya bandar. Dia masih lagi perkampungan yang bandar, betul-betul bandar pada masa itu. Even Kuala Lumpur pun kalau kita tengok mungkinlah capital macam Selangor pada masa itu mungkin maju. Ini pada zaman penjajahan. We're talking about zaman penjajahan. Putrajaya memang tak ada lah. Kemudian dilaksanakan solusi-solusi yang diimport dari luar, lalu dipaksakan ke atas umat Islam dalam bentuk ideologi-ideologi sekularisme yang mengakibatkan tidak terdapat terbangunnya sebuah kerajaan yang kuat untuk menjaga kedaulatan umat Islam. Jadi dia menyalahkan tidak dapatnya bangun umat Islam kerana dia telah diimport pemikiran ideologi sekularisme. Nah, ideologi sekularisme itu adalah dalam bentuk pemerintahan. Ini kembali kepada ayat yang diucapkan oleh Haji Hadi sewaktu beliau membuat amanat Haji Hadi dulu. Politik suku, agama suku. Itu sekularisme yang dimaksudkan. So, dia masih lagi berpegang kepada teori tersebut. Masih lagi berpegang kepada pendapat tersebut. Sehingga kan, pada masa itu, sampai ada yang sembahyang dua imam. Ini bukan sembahyang biasa. Sembahyang biasa dua imam tak apa. Ini talking about sembahyang Jumaat dua imam. Yang kahwin bercerai hanya kerana salah seorang tu, dia orang PAS, hanya kerana salah seorang tu orang UMNO. Perkahwinan, sembelihan jadi tidak halal. Benda-benda macam tu. Yang diakibatkan oleh pemikiran yang macam ini. Dia kata sedangkan kemudian solusi-solusi diimport dari luar dan dia dipaksakan ke umat Islam dalam bentuk ideologi sekularisme. Ideologi ini mereka tidak sekularisme ni Haji Hadi tidak bahaskan dalam bentuk yang begitu dalam. Apa dimaksudkan dengan sekularisme? Itu cerita lain, hari lain kita boleh sentuh. Jadi dia menyalahkan bahawa kemunduran pemikiran kita ada disebabkan oleh
Ideologi secularism yang sebenarnya kalau kita tengok siapa pemerintah dia? UMNO lah. 60 tahun UMNO menjadi pemerintah. Apa masalahnya sekarang ni? Tapi kenapa PAS masih bersama dengan UMNO? Itu yang kita pelik tu. Kemudian kerajaan perlu, ini saya sebut, berhadapan dengan cabaran-cabaran dalam pentadbiran kerajaan dalam keadaan penguasa bangsa lain dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Bangsa lain dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Now, Menteri Pendidikan pada zaman Pakatan Harapan adalah Mazli Malik. Menteri Ekonomi dalam keadaan Pakatan Harapan adalah Azmin Ali. Dua-dua orang Melayu. Bangsa lain ni mana ni Haji? Oh Haji, bangsa lain ni mana yang kamu sebut ni? Dan kerajaan juga dilanda dengan isu-isu kerosakan, penyelewengan, rasuah dan lain-lain. Okey, ini kita setuju. Sesungguhnya rasuah, kerosakan dan penyelewengan harta digemburkan oleh pihak media telah berlaku beberapa dekad di negara ini. Bukan hanya pada sesi kepimpinan Najib Razak. Betul, kita setuju? Ia terkesan daripada penyakit yang menimpa kerajaan sebelumnya sejak sekian lama yang membawa kepada kelemahannya. Betul, kita setuju. Tapi kenapa engkau masih lagi nak bersama dengan UMNO? Itu je kita pelik tu. Engkau sendiri kata bahawa berlaku kerosakan, rasuah, penyelewengan bukan pada zaman Najib, sebelumnya pun. Tapi sekarang kenapa kamu nak bersama? Malah Presiden UMNO itu sendiri sekarang ini tengah dibicarakan, dan dalam masa sama kamu boleh berunding dengan dia untuk membentuk suatu muafakat nasional, suatu penyatuan ummah kononnya untuk agama dan bangsa. So di mana kamu punya pendirian tentang rasuah, kerosakan dan penyelewengan ini? Di mana pendirian kamu, wahai Haji Hadi? Ia bertambah kritikal sehingga membawa kepada pergulutan politik dalam kalangan pemimpin-pemimpin perompak dalam kalangan anak bangsa yang membawa kepada berpecahnya kaum Muslim disebabkan pembelahan dalam kerajaan sendiri. Itu kita tak payah bahas. Kemudian kehancuran politik mereka sehingga negara jatuh kepada situasi yang amat bahaya dalam pilihan raya umum baru-baru ini dengan keputusannya berpihak kepada majoriti non-Muslim. Ini kita nak sebut perkataan ni. Majoriti non-Muslim dalam perkataan kerajaan. Bak kata Khalid Samad. Kalau majoriti non-Muslim dalam kerajaan Pakatan Harapan, kenapa kamu keluar parti, join pula parti yang sebelah sana? Kenapa orang UMNO tak ramai-ramai join Pakatan Harapan? Kenapa orang PAS tak ramai-ramai join Pakatan Harapan? Kalau kita nak meramaikan orang, orang Muslim di dalam Pakatan Harapan. Sebenarnya bagi saya ini hanyalah satu alasan untuk dia nak menjustifikasikan khianat dia. So, bila kita orang tu bersalah, kalau orang tu berbohong, bersalah, dia dah buat salah, dia tahu dia buat salah. Jadi, dia nak menjustifikasikan salah dia tu. Dia akan guna apa saja cara, apa saja metod, apa saja hujah, walaupun hujah itu tidak benar, walaupun hujah itu palsu, demi untuk nak memastikan apa yang disampaikan tadi itu nampak benar. Macam saya kata lah. Pertama, majoriti non-Muslim dalam kerajaan Pakatan Harapan, itu tidak benar. Non-Muslim dalam Pakatan Harapan majoritinya still Muslim. Bila keluar bersatu, betul majoritinya adalah dia bukan majoriti tetapi dia 50-50. Bila bersatu keluar, bila orang Melayu keluar daripada pakatan tersebut, maka dia menjadi 50-50. Bila dah keluar, kenapa kamu keluar? Kalau kamu nak bercakap tentang Melayu, kenapa kamu keluar? Sebenarnya kenapa bersatu keluar? Sebab dia tahu bahawa mereka bersatu ini tidak ada kekuatan untuk menghadapi UMNO dan juga untuk menghadapi PAS dalam pilihan raya yang akan datang. Mereka tahu mereka akan kalah sekiranya benda itu berterusan. Jadi dia keluar. Keluarnya itu, apabila mereka keluar, mereka berkuasa. Sekarang ini mereka memegang kementerian-kementerian yang penting atas tujuan mendapat dana dan menghadapi pilihan raya yang akan datang. Dia kena memastikan PAS dan UMNO ini tidak boleh bergerak. Mereka kena memastikan PAS dan UMNO ini tidak boleh berkembang supaya dalam pilihan raya yang akan datang mereka boleh mengalahkan PAS dan UMNO. PAS dan UMNO akan memastikan dalam pilihan raya yang akan datang mereka akan bertembung dengan bersatu. Mereka tidak akan bersama dengan bersatu. Ini clear yang disebut oleh Najib bahawa gabungan Perikatan Nasional ini bukan gabungan parti tetapi gabungan ahli-ahli parlimen sahaja sebelum menghadapi PRU ke-15 yang akan datang. Jadi sebenarnya dia kata memihak kepada non-Muslim. Ini permainan. Yang telah mempergunakan Tun Mahathir, Perdana Menteri yang lalu, merupakan seorang raya politik berpengalaman untuk menjatuhkan Najib Razak. Beliau dipergunakan kerana usia beliau yang lanjut dan parti beliau yang lemah. Dia kata, PAS sendiri kata bahawa satu itu lemah. Mereka menjadikan beliau sebagai anak tangga untuk menaiki tampuk pemerintahan secara helah tanpa mengambil kira komposisi majoriti kaum Muslim. Dia main agama. Tadi dia main bangsa, sekarang dia main agama. Dalam negara yang telah meningkat melebihi 69% lagi
berbanding kaum minoriti yang terdiri daripada berbagai kaum dan agama yang menggalakkan lagi pertelingkahan dalaman. Selain daripada itu, peluang campur tangan pihak asing yang memusuhi negara Islam dan kaum muslimin seperti terjadi pada negara Islam, seperti terjadi pada negara-negara Islam lain seperti negara-negara Arab. Nah, kalau negara Arab yang majoriti itu pun tidak boleh mentadbir negara dengan baik, apa yang kita boleh harapkan daripada negara-negara itu sebenarnya? Kan? Apa yang kita boleh harapkan daripada negara-negara itu? Adakah sekarang Haji Hadi, tadi dia cakap pasal non-Muslim, buat jahat. Sekarang ini dia cakap campur tangan pihak asing. Seolah-olah dia kata Pakatan Harapan ni dapat campur tangan daripada pihak asing. Oh, pihak asing inilah yang memainkan, menjadi puppet master kepada Pakatan Harapan. Dia nak buat konspirasi teori pula. Ini betapa tingginya hayalan Al-Majnun Haji Hadi Awang ni. Si gila Haji Hadi Awang ni. Al-Majnun. Kalau kita tengok Laila Majnun, maksudnya malam yang gila. Kan? Laila itu malam, Majnun tu gila. Kan? So, dia satu macam cerita Laila Majnun ni ada satu cerita yang gila, satu cerita yang direka-reka untuk orang kata mau menambah asam dan garam. Dia macam kalau kita tengok cerita fiksyen macam ni lah. Boleh lah. Setelah meneliti pengalaman yang lalu berada dalam pakatan dari sudut positif dan negatif, PAS telah mengambil pilihan untuk menjadi blok ketiga tanpa menerima atau bersetuju dengan perlawanan Mahathir untuk menyertai pakatannya, iaitu Pakatan Harapan. Saya tak tahulah bila masa Mahathir jemput dia join Pakatan Harapan. Mungkin masa yang tukar kuasa hari tu kot. Kita pun tak nak PAS lah. Kita dah serik dah dengan PAS sebenarnya. Ni PAS zaman Hadi, PAS yang bagus pada zaman Tuan Guru Nik Aziz. Yang itu bagus. Yang itu memang kita suka, yang itu kita setuju. Tapi bila zaman meninggalnya Nik Aziz pada Februari 2015, November 2015 atau Oktober 2015, masa itu Pakatan Rakyat terus terbubar. Hanya kerana Hadi. Terima kasih Hadi. Okey, dia kata panjanglah kalau kita tengok kat sini. Dia kata pakatan sebab-sebab pendirian kami. Dia kata kenapa dia tak setuju dengan nak join Mahathir. Dia kata, satu, Pakatan Harapan. Parti Tun Mahathir, PPBM yang merupakan parti sepihan UMNO, iaitu tulang belakang parti, adalah yang baru ditubuhkan. Secara praktikalnya merupakan sebuah parti yang lemah. Ini hadis boleh ya? Dia kata merupakan parti yang lemah. Turut bersama parti adalah Anwar Ibrahim, Parti Keadilan Rakyat, yang merupakan parti sekular pragmatik. Oh, dia punya ayat tu, sekular pragmatik. Kan? Yang dianggoti oleh ahli pelbagai kaum dan juga mempunyai pegangan ideologi yang berbeza seperti golongan Muslim sekular. Tengok, agama lagi. Dia kata dah PKR ni sekular. Kan? Golongan Muslim sekular yang juga golongan bukan Muslim daripada bangsa Cina dan India yang kebanyakan mereka beragama Kristian. You see? Nampak tak perkataan Dia guna perkataan Kristian, sekular. Oh, dia throw words. Dia throw words supaya kita jadi takut. Kan? Kalau zaman dahulu, Pontianak, Pocong. Ni siapa yang takut ni? Takutlah saya sebut lah. Pontianak, Pocong, Langsui, Toyol. Duit hilang. Toyol lah sebab. Sakit perut. Ini kena buatan orang ni. Ini zaman dulu. Sekarang, it's sekular. Sekular pragmatik. Dia throw lagi words. Christian. Dia throw the words. Dia throw the words. Adakah orang Kristian itu tidak wujud? Orang Kristian itu tidak wujud. Tetapi bila kamu melihat threat itu di luar, kamu lupa sebenarnya threat itu, ancaman itu adalah di dalam diri kamu sendiri, pemikiran kamu sendiri, hati kamu sendiri, jiwa kamu sendiri. Betul, dalam Al-Quran menyebut orang Nasara dan juga orang Yahudi tidak akan apa orang kata redha dengan apa yang kita lakukan, tetapi kamu kena faham konteks ayat tersebut dalam peperangan. Sebagaimana Perikatan Nasional dan juga Walaon dan Mewaon ini tidak akan redha dengan Pakatan Harapan. Benda yang sama. Sebab itu konteks peperangan. Ini dulu peperangan kita perang bunuh-membunuh. Sekarang ini perang secara ideologi, secara politik. It's the same thing. War is a war. Perang adalah perang. So kita baca, ia juga bersama dengan Parti Tindakan DAP yang mempunyai keanggotaan majoriti Cina yang kebanyakannya beragama Kristian. Tapi saya rasa Lim Guan Eng bukan Kristian. Ke dia Kristian? Saya tak pasti. Saki-baki daripada Parti Komunis yang telah diharamkan. Dia kata, saki-baki Parti Komunis telah diharamkan. Kalau kita cerita Parti Komunis, MCA tu datang dari mana? MCA tu daripada parti mana? Kamu tengok. Kan? Baca sendiri sejarah MCA tu. Kan? Dan juga pemikir-pemikir liberal. Tengok isi dia terms komunis, liberal, sekular, pragmatik, Kristian. Dia baling. Dia macam bomoh zaman dulu lah. Pocong ni. Yang ni Langsui ni. Ini hantu galah ni. Dia buat macam tu. Dia throw terms yang
Orang tak faham dan orang tak nampak. Oi, betul lah ni. Sebab kata ada seorang ni, saya tak boleh nak sebut nama dia, tapi dia kata, if you want to lie, lie big. If you really want to make your lie believable, lie big. Kalau nak berbohong tu, nak buat pembohongan itu berjaya, bohong besar. Buat satu pembohongan yang besar. Takkanlah ulama nak berbohong. Takkanlah Presiden Parti Islam nak berbohong. Okey. Bagi memecahkan kesatuan mereka, juga oportunis yang telah keluar daripada PAS di belakang blok ini adalah sokongan-sokongan daripada luar yang mendapat manfaat dengan keberadaan Anwar dalam blok ini. Anwar ni dikaitkan dengan, dulu macam kes dulu lah, Anwar ni ejen asing Amerika, ejen CIA, ejen itu, ejen ini. Dia throw again terms. Dia throw again. Dia fear mongering. Ada satu istilah dia panggil fear mongering. Fear mongering ni diwujudkan ketakutan. Dia takut-takutkan kita. Jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah nanti maghrib macam ni. Maghrib memang ada hadis tentang syaitan kan. Tapi kalau keluar maghrib macam ni, nanti polong, hantu galah nanti datang. Sudah takut. Kan orang kita takut. Saya ingat dulu masa zaman perintah berkurung. Ni mak saya ada cerita lah. Saya kecil tahun 80-an. Di Sarawak pernah ada perintah berkurung tau. Sebab masa zaman tu komunis. Jadi kita budak-budak, mana kita faham hal komunis apa semua ni. Jadi kita nak main kat luar lah kan. Pada waktu petang sebelum maghrib kita nak main kat luar. So perintah berkurung itu berkuat kuasa pada pukul 6 petang. 6 petang macam tu. So 6 petang ke 6 pagi, 6 petang ke 7 petang je kita tak boleh keluar rumah. Kerana kita takut masa tu komunis kan. Jadi mak saya nak cerita komunis panjang. So dia kata apa? Jangan keluar rumah. Tak boleh. Lepas pukul 6 tak boleh keluar rumah. Kenapa mak? Nanti ada orang bawa guni, potong kepala, masuk kepala tu dalam guni. Siap kau. Kita macam, kenapa orang potong kepala guni? Dia hantu. Dia memang cari budak-budak punya kepala letak dalam guni. Jadi kita pun takut, tak keluar lah lepas pukul 6 kan. Nak main sebelum pukul 6. Pukul 4 kita main, pukul 5 kita main. So cerita mak saya lah, bukan cerita mak saya pembohong. Tapi nak cerita, nak takut-takutkan orang. Inilah dia. Dia guna istilah secular pragmatic, dia guna istilah Kristian, dia throw in agent CIA, dia throw in sokongan daripada luar dan sebagainya. Kemudian setelah Pakatan Harapan berjaya mengubah kerajaan dengan kemenangan mereka dalam pilihan raya, berlaku dalaman untuk mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini satu lagi penipuan. Dia kata, DAP, PKR dan Amanah bagi mengenepikan Tun Mahathir. Pertama sekali, perjanjian itu sudah dimeterai dan ditulis di antara Pakatan Harapan. PAS tak tahu. So dia kata mereka nak lantik Anwar sebab nak mengenepikan Tun Mahathir. Itu perjanjian. Perjanjian tu dah ada, dimeterai. Saya ada perjanjian itu. Bukan original lah. Dia punya capture screen. Tapi kita ada. Dan kita sendiri melihat perjanjian itu dimeterai. Pada waktu Pakatan Harapan dahulu 6 Januari 2018. Dimeterai pada malam 6 Januari 2018 dan disiarkan secara umum pada 7 Januari 2018. Pada masa itu di Shah Alam tanda tangan itu berlaku. Kemudian disebut lagi dengan sokongan Amerika Syarikat, Eropah, Singapura, Zionis dan juga Freemason. Sekarang ini dia nak masak, dia throw everything. Tadi sekolah pragmatik, kemudian dia masukkan Kristian, dia masukkan bukan Islam, bukan Bumi Putra. Kemudian dia campak lagi apa orang kata Cina, dia campak lagi Kristian lagi. Kemudian dia campak sekular lagi, kemudian dia campak Amerika Syarikat, Eropah, Singapura, tak cukup, dia campak Zionis, dia campak Freemason. Cukup satu kuah tu. Semua kejahatan kalau kita tengok macam apa orang kata macam witch lah. Dia campak kuku, dia campak ni, campak tu, dia gaul-gaul. Inilah dia resepi kejahatan. Tinggi tu saya kata Laila Majnun. Majnunnya Haji Hadi Awang ni dalam mengarang cerita. Dia pengarang cerita boleh lah. Pencalonan Mahathir hanyalah semata-mata untuk melawan Najib dengan menggunakan popularitas beliau. Namun dalam masa sama, mereka menolak pegangan Tun Mahathir yang mereka kira sebagai terlalu tegas. Lebih lagi dalam usaha beliau untuk menolak pendekatan berbaik-baik dengan Barat. Serta pandangan beliau dalam isu Palestin, Kashmir, Myanmar dan macam ni nak sebutnya? Uyghur. Saya tak reti nak sebut. Pertama sekali, Pakatan Harapan tak pernah menolak isu Palestin, Kashmir atau Myanmar dan juga sewaktu dengannya. Kita tak pernah mempersoalkan pun. Dan kalau sekiranya kita mempersoalkan pun atas dasar kita melihat kepada polisi demokratik. Contohnya bila Mahathir itu mengkritik India. Kita kena lihat dalam konteks diplomatik. Kita kena tengok dalam konteks diplomatik.
kesan itu kepada ekonomi negara. Dan kesan itu jelas bila harga minyak sawit turun. Kita bukan hanya setakat bercakap tentang diri sendiri, kita kena cakap tentang perkara diplomatik. Sebab itu diplomat dihantar, kedutaan dihantar ke setiap duta itu untuk tujuan ini. Diplomat, menjadi seorang diplomatik. Ini bila hadir jadi duta, kalau macam inilah keadaan dia, saya risau ni. Saya sangat risau kalau dia jadi duta bila macam ni penulisan dan pemikiran dia. Diplomatik ni, diplomat ni, seorang duta ni dia mesti ada pemikiran diplomatik. The word diplomat come from the word, diplomats come from word diplomatic. Someone who can do diplomacy. Seorang yang boleh berdiplomatik kepada negara lain. Itu tujuan dia. Supaya tidak boleh berlaku pertembungan, perkelahian, pergaduhan, dan kalau berlaku sekalipun, kena ada suatu usaha untuk mendamaikan, mencari the point of reconciliation. Satu point untuk kita gabung, jalinkan balik. Nombor 2, panjang sorry BN yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC berusaha untuk mempertahankan kerajaan Najib yang telah membawa dan mewarisi kerosakan sejak era pemerintahan sebelum ini seperti rasuah, kelemahan, urus takbir dan pelbagai lagi. PAS pernah berada bersama blok parti ini pada tahun 1973 hingga 79. Dalam pengalaman ini, PAS mengetahui keburukan-keburukan yang ada dalam Barisan Nasional. Engkau dah tahu dia ada buruk dalam Barisan Nasional, kau buat masuk dalam tu buat apa? Engkau nak buat apa kat dalam tu? So dia kata berdasarkan pengalaman PAS dengan pelbagai parti, sama ada parti kerajaan maupun pembangkang, PAS telah mengambil keputusan untuk menumbuhkan blok ketiga di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dengan 18 kerusi. Dia nak buat blok ketiga. Okey, suka hati dia lah. Yang turut disertai oleh parti kecil dan NGO Islam dan nasional menggunakan gagasan sejahtera yang mempraktikkan politik dengan prinsip kerjasama ke arah kebaikan dan ketakwaan, bukan atas dasar keburukan dan juga permusuhan. Habis yang parti lain tu untuk apa? Bermusuh dan keburukan ke dasarnya. Okay. PAS telah menyertai pilihan raya umum pada 2015 dan berjaya menawan 2 negeri, Kelantan dan Terengganu. Tak berjaya menawan 2 negeri pun, Kelantan memang dia dah punya dah. Terengganu lah dia tawan. Dengan majoriti 2/3. Nah, kita menarik yang lepas ni kan. Kalau lepas ni, siapa nak lawan PAS dan UMNO, PAS di Kelantan dan Terengganu ni? Takkan UMNO Kelantan dan Terengganu nak gigit jari kan? Manakala majoriti kerusi di negeri lain dimenangi oleh parti lawan. Di peringkat parlimen, PAS berjaya memenangi 18 kerusi. Okey. Maka tumbanglah kerajaan pusat dan hilanglah segala kekuasaan yang dipimpin oleh Najib Razak dan sekutunya dalam Barisan Nasional. Pakatan Harapan telah menang dan diberi mandat untuk membentuk kerajaan dan majlis kabinet pemerintahan Mahathir. Jadi sekarang mari kita menyentuh pula kepada perkembangan yang telah berlaku selepas peristiwa itu. Alamak, ada kau satu dah ni. Ramai pula kau tengok malam-malam ni. So, pergulutan. Pakatan Harapan parti mencalonkan Mahathir sebagai Perdana Menteri melalui sokongan majoriti non-Muslim di peringkat Pakistan Persekutuan. Oh, ni dia kata majoriti. Again, dia campak lagi. Dan melantik beliau sebagai Perdana Menteri berdasarkan perjanjian sementara. Tengok, setuju pula perjanjian sementara. Yang hanya berlaku secara lisan. Hai. Bang, kau tak baca ke perjanjian tu? Bertulis. Semata-mata melalui kenyataan media telah menentukan bahawa Anwar Ibrahim akan diangkat sebagai Perdana Menteri selepas 2 tahun pemerintahan. Ini lagi satu penipuan ni, orang tua ni. Penipuan orang tua ini. Ni, saya nak tunjukkan. Ni saya nak tunjukkan. Okey. Ini perjanjian itu. Muafakat Pakatan Harapan. Siapa sign? Okey. Kita pergi seterusnya. Ditandatangani oleh Mahathir, Datuk Seri Wan Azizzah, Muhyiddin Yassin, Tan Kok Wai, Muhammad Sabu. Apa dia tulis? Ni tak nampak sangat tetapi dia kata Perdana Menteri Mahathir, kemudian kita buat pengampunan Anwar, lepas tu Anwar akan ambil alih jadi Perdana Menteri ke-8. Kat mana yang lisannya? Itu perjanjian bertulis. Saya nak tunjuk tu panjanglah pula kan. Tapi dah nampak kan perjanjian bertulis tersebut. Panjang So Barisan Nasional berjaya menguasai 2 negeri. Okey. Ni saya tak
Okey, saya akan tetapi jumlah ahli parlimen Muslim baik daripada kerajaan maupun pembangkang tidak mencapai majoriti di parlimen. Ini satu lagi. Dia kata majoriti pembangkang dan kerajaan Melayu tidak Muslim tidak mendapat majoriti di parlimen. Sebab majoriti adalah Melayu Muslim. Dekat mana dia dapat fakta ni? Dia kata para intelektual, birokrat, anggota polis beragama Islam berasa bimbang selepas kemasukan ahli-ahli parlimen non-Muslim dan Muslim liberal ke dalam kerajaan yang baru yang cuba untuk melemahkan kedudukan Islam, orang Islam dan kaum Bumiputera dengan cubaan meminda perlembagaan, mengubah sistem pembelajaran dan pengajaran, media bahasa dan sebagainya. Pertama sekali, cubaan meminda perlembagaan. Pakatan Harapan tak sampai 2/3 pun. Ni Hadi ni faham undang-undang ke tidak ni? Nak ubah perlembagaan, kena 2/3 ahli parlimen itu setuju. Ni bukan yang hadir. Dia bukan macam undang-undang biasa. Undang-undang biasa cukup majoriti yang hadir di dalam dewan itu mengundi cukup, maka boleh menggubal undang-undang. Tetapi bila menyentuh perihal meminda perlembagaan, dia memerlukan 2/3 daripada ahli parlimen seluruhnya. Tidak cukup untuk orang kata majoriti yang hadir. Dan ini berlaku apabila cubaan pindaan artikel 1-2 iaitu mengubah perkataan negeri Sarawak dan Sabah itu sebagai negeri, sebaliknya ditukar kepada wilayah. Itu gagal apabila orang GPS, PAS dan juga UMNO dan Barisan Nasional tidak setuju dengan pindaan tersebut yang memberikan hak balik kepada orang Sarawak tidak dipersetujui oleh orang PAS, UMNO dan juga GPS sendiri. Sedangkan itu hak. Nampak? 2/3 tidak dapat, maka gagal usaha pindaan perlembagaan. Itu bukan pindaan perlembagaan melibatkan agama, melibatkan bangsa. Itu pindaan perlembagaan untuk memperkasakan lagi orang Sabah dan Sarawak, tetapi ditolak oleh PAS, ditolak oleh UMNO, ditolak oleh GPS. Ini fakta dan hakikat. Siapa yang tak setuju, cakap. Maka PAS mengambil alih bekerjasama dengan secara damai. PAS memilih hubungan dengan Tun Mahathir, memandangkan sikap nasionalisme yang semangat mempertahankan Islam. PAS menolak kerjasama dengan kumpulan Anwar Ibrahim kerana tidak yakin dengan karakter peribadi dan akhlaknya serta pendirian politik pragmatiknya yang berbahaya. Oh, dia kata. So sekarang ni Hadi tak berani nak cakap sebab kalau macam ni dia boleh kena saman ni. Dan bersama Anwar Ibrahim adalah amanah yang bersifat liberal dengan bersandarkan pada sokongan dan pendirian kedutaan-kedutaan barat yang menyokong dari segi strategi, media dan keuangan. Oh, tuduhan berat kepada amanah. Ni saya nak bagi tahu, saya rasa peguam amanah sekarang ni pun faham benda ni. Tahu apa yang saya cakap, bahawa amanah boleh dia berdasarkan ada satu kes terbaru baru-baru ini. Sebelum ini dalam English law of society ataupun company tidak boleh saman individu. Society ataupun company tidak boleh saman individu sebab dia dikira sebagai entiti. Tetapi ada satu kes baru-baru ini, saya tak ingat kes apa baru-baru ini di Malaysia punya kes bahawa entiti boleh kena saman dan boleh menyaman. Jadi saya nasihatkan amanah, kalau sekiranya Hadi tidak menafikan perkara ini dalam masa seminggu dua ini, bolehlah amanah dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan surat saman kepada Haji Hadi Awang kerana telah memfitnah amanah dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perkara ini. So biar benda ini tak payah nafikan di media tentang apa yang disebut, kita jumpa di mahkamah. Okey. Dia kata kami juga menolak campur tangan asing secara total meskipun pertemuan-pertemuan kami dengan delegasi ini yang datang menemui kami untuk membina hubungan dengan bermanis muka, khasnya delegasi daripada Amerika yang mengajak khas untuk menyertai Pakatan Harapan dan membantu Anwar menumbangkan Tun Mahathir. Siapa delegasi daripada Amerika tu tak berani pula dia sebut. Okey, yang lain tu dia banyak mengaku. Saya tak baca yang lain-lain ni, panjang lah pula. Dia ulang benda yang sama. So basically gist dia itu. Yang lain tu boleh baca kemudian, tapi secara gist dia sama. Dia ulang balik cerita yang sama. So kesimpulan yang saya boleh katakan, apa yang surat yang Haji Hadi ni ada, yang tulis dalam bahasa Arab, yang mengikut kawan-kawan saya yang berbahasa Arab, dia kata adalah ayat-ayat yang dengan bahasa tata bahasa dan penggunaan bahasa yang tidak nampak profesional lah.
dan bahasa dia pun agak pelik. Bukan pelik, maksudnya daripada segi Arab dia pun Arab yang tak berapa, it's not there. Tapi tak apalah, kita bukan mempersoalkan hal cara sintek bahasa pula, lenggok bahasa ke apa, tetapi kita mempersoalkan isi dia. Dan isi seperti ini, macam saya kata, adalah contoh di mana satu pemikiran, racun pemikiran yang cuba ditanam oleh UMNO dan PAS dan kini diikuti oleh Bersatu bagi memenangi pilihan raya akan datang dengan cara mudah. Caranya racun pemikiran, dan kita racun pemikiran kita ini, mundurkan pemikiran ini, bodohkan pemikiran rakyat. So bila kita dah jadi bodoh macam ini, maka nak tak nak kita undilah. So bila rakyat dah bodoh, kita undi pula orang-orang yang berkhianat. Akhirnya bila dia songlap duit tabung haji, dia songlap duit Felda, dia songlap duit NFC, dia songlap duit 1MDB, dia laksana GST. Rakyat-rakyat yang sudah diperbodohkan ini akan kata, tak apalah, asalkan dia Islam, asalkan dia Melayu, tak apalah. Janji bukan DAP, janji bukan Cina yang pegang, janji bukan Kristian yang pegang, tak apalah. Bagilah mereka, asalkan dia kaya, tak apa, bagilah. Ini pemikiran. Ini pemikiran. Dan pemikiran pembodohan sebegini berkesan untuk satu waktu. Sebab itu ada satu pepatah dia kata, you can fool some people sometimes. You can fool all the people sometimes. You can fool some people all the time. But you can never fool all the people all the time. Saya translate kod-kod orang tak faham kan. Kita boleh tipu semua orang satu-satu masa. Kita boleh tipu setengah orang semua masa. Kita boleh tipu setengah orang setengah masa. Tapi kita tak boleh tipu semua orang seluruh masa. Selama-lamanya. Jadi itu yang kita kena faham. Itu yang kita kena sedar, dan itu yang kita kena bawa pada malam ini insya-Allah. Bahawa inilah yang kita ambil, yang kita tahu, yang kita bawa kira di dalam kita menghadapi situasi yang ada sekarang ini insya-Allah. Bahawa pemikiran kita bukan lagi pemikiran kolot. Pemikiran yang boleh kita apa orang kata, kita racun dengan permainan bangsa, kad agama, kad Freemason, kad Zionis, kad itu, kad ini. Tetapi rakyat sekarang sudah bijak, rakyat sekarang sudah tahu, rakyat sekarang sudah tahu macam mana cara untuk menggerakkan benda-benda ini insya-Allah. Jadi kita kena tahu bahawa ini permainan yang cuba untuk memperbodoh-bodohkan rakyat. Walaupun macai dia memang sudah bodoh. Dia semua mewah-mewah. Mewah-mewah ni memang kita tolak tepi. Tapi mereka hanya 10% kurang daripada itu, daripada jumlah penduduk. Saya percaya 90% penduduk Malaysia adalah mereka yang bijak, mereka yang boleh berfikir, mereka yang boleh menakul, mereka yang boleh berhenti sejenak dan berkata, takkanlah ulama tak boleh nak berbohong. Takkanlah tuak guru tak boleh nak berbohong. Itu saja daripada saya. Salam reformasi, selamat malam reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.